Seterusnya hari ini di studio kami berkongsi pada anda berkenaan dengan satu lagi topik yang boleh diberi perhatian terutamanya untuk ibu bapa di luar sana. Ini berkenaan dengan isu beg sekolah yang berat. Jadi kita bawakan seorang tetamu menerusi panggilan video pada pagi ini untuk kita berkongsi berkenaan dengan masalah ini, iaitu Dr. Nur Aisyah binti Rosli selaku pensyarah kanan Fakulti Pendidikan Psikologi dan Kaunseling Universiti Malaya UM. Dr. Aisyah, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, kerajaan ada mengumumkan 7 inisiatif baru dalam menangani isu beg sekolah yang berat untuk pelajar lah ataupun murid sekolah. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan terlebih dahulu antara 7 inisiatif tersebut. Okey, terima kasih ya. Okey, sebenarnya ini adalah kali pertama isu beg sekolah diberi perhatian ya. Setelah berpuluh-puluh tahun sesi persekolahan, inilah kali pertama kerajaan telah memberikan perhatian kepada isu beg sekolah. Okey, ada 7 inisiatif yang telah diberi garis panduan oleh pihak KPM khususnya dalam menangani isu beg sekolah ni. Yang pertama adalah mengenai penyediaan loker. Okey, penyediaan loker ni sebenarnya diberikan kepada 2 fasa. Fasa pertama adalah untuk loker yang disediakan khusus untuk pelajar murid-murid tahun 1, 2 dan 3. Yang mana dia akan dijalankan pada tahun ini secara berperingkat-peringkat. Kemudian fasa kedua pula iaitu untuk tahun yang berikutnya, penyediaan loker akan disediakan kepada pelajar murid-murid tahun 4, 5 dan 6. Ini satu benda yang sangat bagus sebenarnya, boleh membantu pelajar mempunyai loker sendiri dan meninggalkan buku dan keperluan sekolah di sekolah ya. Okey, inisiatif kedua adalah penyusunan semula jadual waktu. Dalam inisiatif ini, jadual waktu yang mengandungi 3 ke 4 mata pelajaran tu akan diberi perhatian. Biasanya kalau kita tengok sehari sampai 5-6 mata pelajaran kan. Tetapi untuk inisiatif yang baru ni dihadkan kepada 3 ke 4 mata pelajaran saja mengikut kaedah yang sesuai. Okey, inisiatif yang ketiga pula melibatkan buku latihan. Hanya 2 buah buku latihan saja bagi satu-satu mata pelajaran itu akan ditekankan. Dan buku latihan ini pula tak boleh melebihi 80 muka surat. Jadi kita boleh bayangkanlah, maknanya kita betul-betul pihak KPM betul-betul concern ambil berat tentang keselesaan murid-murid untuk menangani isu beg sekolah ni. Sehingga kan muka surat buku pun diambil perhatian, bukan sewenang-wenangnya. Okey, yang keempat pula buku kerja. Kita tengok sekarang ni anak-anak kita mata pelajaran terlalu banyak dan setiap mata pelajaran tu ada buku kerjanya. Dan buku kerja yang dititik beratkan dalam inisiatif ini adalah buku kerja yang disediakan oleh pihak KPM saja. Jadi buku yang sediakan ini yang patut digunakanlah, daripada kita pun tahu di pasaran terlalu banyak sangat buku latihan. Jadi dengan menghadkan kepada buku latihan yang disediakan oleh KPM, itu adalah sangat memfokuslah sebenarnya dalam bantu pelajar-pelajar murid-murid ini menangani isu beg yang berat. Kemudian yang kelima pula, ini satu inisiatif yang sangat baru dan juga moden pada saya, iaitu penggunaan buku teks digital. Kita tak perlu lagi nak bawa buku teks, kita boleh pelajar-pelajar boleh Google saja ataupun melajari Pelantar Digital Educational Learning Initiative. Dalam tu ada banyak buku-buku teks yang boleh digunakan. Tak semestinya nak bawa buku secara fizikal ke sekolah. Okey, yang keenam, inisiatif keenam adalah guru-guru ni digalakkan untuk menukar sikit metod kaedah pembelajaran ni, iaitu yang mana tak semestinya menggunakan buku semata-mata, tetapi guru-guru boleh menggunakan projek ataupun aktiviti-aktiviti tanpa menggunakan buku. Sebenarnya ini adalah satu cara yang baik untuk melihat potensi murid tu secara individu. Daripada kita menggunakan buku, di sinilah juga pelajar-pelajar boleh melahirkan kreativiti mereka tentang sesuatu mata pelajaran tersebut. And then, yang ketujuh, yang terakhir adalah kerjasama dengan pihak JAKIM, Jabatan Agama Islam Malaysia. Kita tahu ramai murid-murid kita yang mengikuti kelas petang, kafar. Jadi mereka ni terpaksa bertukar baju.
Jadi, bila dah bertukar baju ni dah tentulah beg sekolahnya pun berat. Mana nak bawa buku sekolah pagi, mana nak bawa buku sekolah petang lagi ya. Dan juga kerjasama dengan JAKIM ni boleh membantu pelajar-pelajar ni memakai hanya satu baju saja. Baju yang sekolah pagi itu dia boleh pakai untuk ke sesi kelas kafah. Itu antara 7 yang inisiatif lah daripada pihak KPM. Untunglah pelajar zaman sekarang ya. Dulu saya ingat lagi doktor, kalau kita waktu di sekolah dulu kan mungkin kena galas beg yang berat sehingga sakit bahu kan nak pergi ke sekolah dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang terfikir tak nak bawa buku pun sebab beg terlalu berat kan. Tinggal 1-2 buku yang mungkin kita rasa tidak mempunyai kepentingan pada hari tersebut. Walaupun nanti lala dan kelas pakai juga ya. Doktor, boleh kongsi apakah antara kesan ataupun impak terhadap murid-murid sekiranya isu beg sekolah yang berat ini tak diatasi? Okey. Pertama sekali, bila saya dengar je tentang rancangan untuk mengurangkan beban beg sekolah ni, yang pertama saya lihat, bagusnya kita dapat bantu murid-murid ini daripada merasa sakit, kesakitan fizikal. Bayangkanlah anak-anak kita yang kecil comel tu, umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, mengendong beg yang besar. Kadang-kadang terlalu berat sangat di bahu mereka. Ada yang kelas di atas, kena naik ke atas. Kita tengok kesian. Jadi kesan pertama dari segi kesakitan fizikal. Kesan yang kedua adalah bila dah terlalu banyak buku untuk satu-satu mata pelajaran tu, tidak mustahil lah kalau buku ni tertinggal. Terlalu banyak sangat. Anak-anak kecil ni mereka tidak mahir lagi, tidak cekap lagi untuk menyusun jadual waktunya. Pasti ada buku yang tertinggal. Bila dah tertinggal buku tu, yang ketiga mungkin ada rasa tekanan. Mungkin dimarahi dan sebagainya. Jadi bila buku ni semakin sedikit, maknanya mata pelajaran pun telah disusun dengan baik. Ada juga mata pelajaran yang berteraskan buku, ada juga yang projek. Jadi saya rasa beg tu akan lebih ringan lagi. Diorang pun akan rasa seronok dan enjoy ke sekolah. Doktor, daripada 7 inisiatif yang doktor kongsikan tadi itu, rata-ratanya memberi fokus terhadap guru, pihak pengurusan sekolah dan sebagainya. Tapi tidak dilupakan juga ibu bapa turut boleh mainkan peranan mereka untuk mengurangkan beban ataupun berat yang ada pada beg anak-anak mereka ini. Seperti contohnya botol air mungkin terlalu besar yang tidak relevan untuk anak-anak tersebut membawa. Jadi mungkin pandangan doktor sendiri untuk ibu bapa membantu anak-anak mereka mengurangkan bebanan beg sekolah tersebut? Okey. Pada saya, peranan ibu bapa sangat penting. Ibu bapa ni mempunyai suara yang kuat kepada pihak sekolah. Ibu bapa boleh menyalurkan sebenarnya pandangan dalam PIBG. PIBG di sekolah. Pertama sekali mungkin boleh menyuarakan tentang memberikan kelas. Ini penting. Mencadangkan kepada pihak sekolah supaya pelajar murid-murid tahun 1, 2 dan 3 ni berikan kelas yang paling bawah sekali. Jadi mudah untuk mereka mengendong beg tu. Itu yang pertama. Yang kedua juga, ibu bapa mungkin boleh menyediakan beg yang sesuai untuk anak. Dengan saiz badan anak, dengan kata tadi botol air yang besar. Jadi kadang-kadang kita tengok dekat pasaran ni terlalu banyak sangat beg-beg sekolah yang canggih ni, yang cantik-cantik, yang macam-macam tapi berat. Beg saja berat, belum diisi lagi dengan buku, dengan botol air, dengan pensel box dan sebagainya. Jadi peranan ibu bapa ni boleh menasihati anak untuk memilih beg yang sesuai dengan kemampuannya tu. Ada juga yang mungkin ibu bapa beranggapan beg yang besar itu boleh membantu anak-anak untuk membawa beg yang untuk membawa muatan lebih banyak, tapi sebenarnya itu akan membebankan anak tersebut. Kan? Mungkin dia tak sedar, bukan salah mereka sebab dia tidak di situasi tersebut, mungkin tidak berapa cakna tentang masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Anak-anak perlu tak kongsi apa yang mereka rasa itulah normal untuk mereka kan. Jadi kita nak sentuh sikit berkenaan dengan lokal ini merupakan properti awam, kemudahan yang disediakan oleh pihak sekolah dan sebagainya. Jadi kita nak berikan sedikit pendidikan kepada mereka supaya menjaga peralatan lokal ni kalau ada di sekolah mereka pada satu ketika nanti. Jadi apa-apa antara nasihat boleh berikan untuk para pelajar? Okey. Anak-anak ni, lokal ni satu keperluan. Mereka ni mungkin tidak faham. Dia nampaklah untuk letakkan buku dalam lokal di belakang. Tetapi macam mana nak menjaga tu mereka tak tahu. Saya rasa untuk permulaan, mungkin pihak guru di dalam kelas mungkin boleh
buat satu pertandingan sebenarnya. Kanak-kanak suka benda-benda macam ni ya. Kita nak menarik perhatian kanak-kanak. Lokal ni semua ada nama. Terutamanya yang sekolah yang ada 2 sesi. Sesi pagi, sesi petang, dia ada 2 nama lah di situ ya. Kalau yang satu sesi tu lagi mudah lah nampak ya. Jadi kita pihak sekolah mungkin boleh buat satu pertandingan menjaga lokal masing-masing. Jaga kebersihan. Jangan diconteng ni lokal tu. Kanak-kanak suka benda-benda yang ada reward ni. Dia suka ya. Itu memang dia punya karakter lah kanak-kanak. Guru-guru boleh mengadakan pertandingan lokal siapa yang paling bersih dan paling kemas, yang paling cantik. Saya percaya dia orang akan lebih jaga lokal tu. Baru dia orang faham tentang konsep menjaga kebersihan lokal masing-masing. Ya, betul. Kunci pun akan jaga. Kalau tak ada kunci bawah meja, hilang habis. Tak boleh pakai dah untuk murid yang seterusnya. Saya tak langsung mengajar sifat tanggungjawab sebenarnya kepada anak-anak ni. Menjaga harta benda awam di luar. Okey, Doktor, itu saja kesempatan kita ada pada pagi ini untuk berkongsi berkenaan isu beg sekolah yang berat untuk anak murid ataupun pelajar di luar sana. Dr. Aisyah bersama kita untuk berkongsi berkenaan topik ini. Terima kasih Doktor sekali lagi bersama kita hari ini. Sama-sama. Terima kasih kembali. Sama.